Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada kuliah yang kedua, iaitu berkaitan dengan Al-Mabadi'ul Islam fi Sya'nil Halal wal Haram fil Islam. Ini merupakan dipanggil sebagai prinsip yang keenam, iaitu fil halal ma yughna 'anil haram, di mana perkara yang halal itu tidak memerlukan kepada perkara yang diharamkan oleh syarak. Wa min mahasinil Islam wa mimma jaa bihi min taysirin 'alan nas annahu ma harrama syai'an 'alaihim illa 'awwadahum khairan minhu mimma yasuddu wa yughni anhu. Daripada wamin mahasin Islam, kecantikan Islam itu sendiri, wamin mahasin Islam ini kecantikan Islam yang membawa kepada mempermudahkan, itu membawa kepada mempermudahkan kehidupan manusia. Annahu ma harrama syai'an, itu sesuatu perkara yang diharamkan ke atas mereka, illa awadahum khairan minhu, akan digantikan dengan perkara yang lebih baik kepada mereka. Mimma yasuddu wa yughni anhu, maksudnya setiap perkara yang diharamkan ke atas orang Islam, kan, ke atas manusia, maka akan digantikan dengan kebaikan, akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Harrama riba wa awwadahum at-tijarah ar-rabihah, kan, diharamkan ar-riba wa awwadahum, dan digantikan dengan at-tijarah ar-rabihah, dengan perniagaan yang boleh membawa keuntungan. Harrama zina wal liwat wa a'adahum anha bizawaj, dan diharamkan zina dan juga liwat, badalun anhuma bizawaj, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, kan, kepada semua manusia untuk berkahwin. Harrama syarbal muskirat wa a'adahum anhu bil ashribatul ladhidha an-nafi'ah liruhi wal badani, diharamkan ke atas manusia untuk meminum minuman yang memabukkan dan digantikan dengan minuman-minuman yang melazatkan dan bermanfaat kepada roh dan juga badan kita, seperti jus, kan, banyak air kopi, air teh dan sebagainya yang sedap untuk dan bermanfaat kepada badan, tubuh badan manusia. Haramal khaba'ith minal mat'umat wa a'adahum anha bil mata'imit tayyibat, diharamkan perkara yang keji, yang menjijikkan daripada makanan-makanan, dan digantikan dengan makanan-makanan yang sihat-sihat dan bersih. Iza tatabba'na ahkamul Islam kullaha wajadna anna Allah azza wa jalla sya'nahu lam yudayyiq ala ibadah fi janibin illa wassa'a alaihim fi janibil akhar min jinsihi, fa innahu subhanahu la yuridu bi'ibadihi anatan wala usran, bal yuridu bihimul yusra wal khair wal hidayah wal rahmah. Dan apabila kita tengok kepada hukum hakam Islam secara keseluruhannya,
maka kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyempitkan, kan, tidak menyempitkan kepada hamba-Nya, kepada manusia, bahkan meluaskan pelbagai pelbagai manfaat, pelbagai dengan kebaikan yang pelbagai, min jinsihi, dalam pelbagai jenis aspek, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu pun menyusahkan ataupun tidak mahu membebani manusia, bahkan akan memberikan kemudahan kan kepada manusia, wal khair wal hidayah, penuh dengan kasih sayang dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang perkara yang besar, perkara yang banyak memberi, banyak, Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak memberikan manfaat kepada manusia. Mereka bukanlah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan manusia dengan sesuatu perkara yang membebankan manusia, kecuali manusia itu sendiri mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut. Maksudnya setiap perkara yang halal itu tidak memerlukan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana halal itu sudah mencukupi kepada masyarakat Islam terutamanya. Seterusnya adalah prinsip yang keenam, iaitu ma'adda ilal haram fahuwal haram. Setiap perkara yang membawa kepada haram maka hukumnya adalah haram. Wa min mabadi'ul lati qarraraha al-Islam annahu iza harrama syai'an harrama ma yufdi ilaihi min wasail wasaddu zara'i al-mawsulah au al-musilah ilaih. Daripada prinsip-prinsip yang telah dinyatakan dalam Islam, sesungguhnya setiap perkara yang haram, yang diharamkan itu akan membawa kepada sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaddu zara'i al-musilah ilaihi. Jadi akan dan saddu zara'i mampu untuk menghalang melakukan perkara tersebut. Maksudnya Islam akan mengharamkan sesuatu perkara yang membawa kepada jalan-jalan kemungkaran. Maksudnya itulah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan perkara yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Fa iza harrama zina harrama kullu muqaddimatihi wa dawa'ihi wa dawa'iyah min tabarrujin jahiliyin wa khilwatin athimah wa ikhtilati abith. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan zina, maka akan diharamkan semua perkara yang membawa kepada zina. Seperti muqaddimah zina, kan, ataupun tabarruj jahili, terlebih bersolek contohnya, wa khilwatin athimah, berdua-duaan bersama dengan lelaki dan perempuan, berikhtilat, bercampur. Maksudnya bercampur ni tidak semestinya bercampur ni maksudnya berlaku percampuran di antara lelaki dan wanita. Contohnya pergi pesta,
kan, duduk dalam satu ruang bersama golongan ajnabi, bersama lelaki dan wanita tanpa ada batasan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan setiap wasilah, setiap perkara-perkara yang membawa kepada perkara yang diharamkan oleh syarak. ففي الخمر يلعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها وهاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها. Seperti mana juga arak, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat kepada asalnya arak je kan, asalnya arak sahaja, haram kepada masyaribal khamri kan. Arak itu pada zatnya adalah haram, tetapi setiap perkara yang membawa kepada arak itu juga adalah haram, seperti syaribaha, peminumnya, wa'asiraha kan, orang yang memerah arak tersebut, anggur lah, wahamilaha, orang yang membawanya, maksudnya pelayan, walmahmulatun ilaihi, ataupun orang yang wa'akilu thamaniha, tokek. Maksudnya setiap perkara yang membawa kepada arak itu maka hukumnya adalah haram. Wa fir riba yal'anu akaluhu wa mauku akilahu wa mukilahu, yakni mu'tir riba wa katibahu wa syahidai. Kan Allah Subhanahu Taala akan melaknat sesiapa yang memakan riba, sesiapa yang memberikan riba dan pencatat riba serta saksinya. Wa hakaza kullu ma a'ana 'alal haram fa huwa al-haram wa kullu man a'ana 'ala muharramin fa huwa syarikun fil ithmi. Jadi setiap perkara yang kita membantu kepada perkara yang haram, maka hukumnya adalah haram. Wa kullu man a'ana 'ala muharramin, dan setiap perkara yang membawa kepada yang haram, maka orang tersebut, individu tersebut syarikun fil ithmi, kan, telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa. Okey, seterusnya iaitu prinsip yang ketujuh, at-tahayyul 'alal haram haramun, iaitu tipu helah terhadap sesuatu perkara yang membawa tujuan haram, maka hukumnya adalah haram. Harrama at-tahayyul wartikabuha bil wasail al-khafiyyah wal hiyal asy-syaitaniyah. Mana Islam mengharamkan segala wasilah, itu segala perkara yang haram yang terang lagi tersembunyi. Maksudnya Islam ini mengharamkan segala perkara yang dilakukan secara terang-terangan mahupun dilakukan secara bersembunyi. Waqad na'a 'ala al-yahudi ma sana'uhu min istibahati ma harramallahu bil hiyal wa qala alaihi salatu wassalam la tartakibu ma irtakabal yahud wa tastahillu maharimallahi bi adna al-hiyal. Mana Allah mengharamkan di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecam ke atas golongan Yahudi yang melakukan ma sana'uhu min istibahatin ma harramallahu bil hiyal. Maksudnya Allah SWT mengecam perbuatan orang Yahudi di mana mereka telah mengharuskan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tipu helah.
Maqala alaihi salatu wassalam la tartakibuha. Iaitu jangan kamu melakukan dosa yang pernah dilakukan oleh al-Yahud. Ini mengharamkan pula, menghalalkan perkara yang haram dengan melakukan hiyal, iaitu hilah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan orang-orang Yahudi ni untuk memancing pada hari Sabtu. Jadi mereka di mana orang Yahudi telah membuat pakatan, kan, di mana mereka telah berpakat memukat pada hari Jumaat lagi, sebab tak boleh nak memancing pada hari Sabtu, maka dipukat jala tu pada hari Jumaat. Jadi hari Sabtu dapat ikan lah. Jadi hari Jumaat tu barulah mereka pergi ambil ikan tersebut. Jadi bagi fuqaha mengatakan hukumnya adalah haram. Maksudnya walaupun dengan apa cara sekalipun, sebab Allah dah kata tak boleh. Kan? Maksudnya Allah telah mengharamkan golongan Yahudi ni untuk menangkap ikan pada hari Jumaat Sabtu. Jadi setiap perkara yang membolehkan mereka menangkap ikan, sama ada mereka pergi memukat pada hari sebelumnya, iaitu hari Jumaat, maka perbuatan tersebut tetap haram ataupun tidak dibenarkan oleh syarak. فإذا اخترع الناس صورا يتهايلون بها على أكل الربا الخبيث أو استحدثوا أثماء للخمر يستحل بها شربها فإن الإثم في الربا أو الخمر ماق لازمين. Faiza ikhtara'a, apabila manusia itu mengada-ngadakan suaran ataupun menggambarkan sesuatu perkara itu kerana saya cerita maksudnya mereka ni maksudnya manusia, terdapat segolongan manusia yang mengada-ngadakan membuat satu gambaran yatahayaluna biha, maksudnya mereka membuat tipu daya ala akli riba lil khabis. Maksudnya benda tu riba, perkara tersebut riba, tetapi mereka menggambarkan riba itu dalam bentuk contohnya menggambarkan riba itu dalam bentuk yang berbeza. Bukan nama dia riba, tetapi contohnya sagu hati. Macam tu. Misalnya macam ni contoh. Contohnya saya sebagai seorang pensyarah. Jadi student, katalah Ahmad datang kepada saya membawa duit, membawa makanan ataupun memberikan hadiah kepada saya sebelum exam, sebelum waktu peperiksaan. Jadi sebagai seorang pensyarah, kalau nak terima perkara tersebut boleh, tetapi hendaklah selepas selesai marking dan pemarkahan telah selesai. Maksudnya kalau tindakan saya nak mengambil, nak ambil barang yang diberikan oleh pelajar tersebut, walaupun dikatakan sebagai hadiah, tetapi dia lebih cenderung kepada seperti mana rasuah, macam tu. Seolah-olah kita telah menerima sesuatu perkara, tetapi bukanlah dalam bentuk riba ataupun wang, tetapi
kita menerima hadiah sebelum exam bermula ataupun kita faham. Kalau kita faham niat dia begitu, dari segininya hukumnya, kalau saya tak terima lah. Sebab dia lebih, pada saya dia masykuk ataupun dia syubhah. Kan? Kita tak tahu ni hati orang bagi kat kita. Jadi pada saya itu adalah termasuk dalam perkara yang ditegah oleh syarak untuk saya ambil benda tu. Saya berpegang dari situlah. Macam itulah. Ataupun istahdathu asma'u lil khamri, kan kita mempelbagaikan nama-nama arak ni untuk yastahilluna biha syarbuha, untuk menghalalkan perkara itu untuk minum. Maksudnya hukumnya tersebut tetap masih lagi haram. Maksudnya kita memperbagaikan nama. Arak, dia contoh, dia arak tetapi kita namakan beer ataupun tiger, lion dan sebagainya. Tetapi hukumnya tetap kekal sebagai arak. Sebab apa? Sebab ia adalah arak. Jadi hukumnya adalah kekal sebagai arak dan haram untuk diminum. Wa fil hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastahillunna ta'ifatun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Nanti Rasulullah dah cakap dah dalam hadis Nabi, nanti akan ada segolongan dari umatmu, umatku, yang menganggap minuman arak itu halal dengan menamakan dengan nama yang lain. Seperti mana kita nampak hari ni lah, kan? Arak tu dijenamakan dengan pelbagai arak yang pelbagai jenama yang berbeza. Kadang kita pun jadi confused, ni arak ke tak arak, sebab nama dia kadang-kadang menghampiri kepada minuman yang tidak memabukkan. Wa fil hadis aidan ya'ti 'ala an-nas zamanun yastahilluna ar-riba bi ismil bai'. Kan? Akan datang pada zaman kamu di mana segolongan manusia yang menghalalkan riba dengan nama jual beli. Seperti macam contohnya alung, dia kata pinjaman tetapi hukumnya adalah riba. Macam contoh alung tu lah, kes alung tu dia kata nak buat pinjaman. Kalau betul-betul pinjaman, maka kalau kamu nak buat pinjaman, maka pilihlah pinjaman yang halal lah. Maksudnya pinjaman yang jangan pilih yang konvensional, pilihlah yang Islamik. Bukannya kita pinjam alung, nama pinjaman tetapi hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab di dalam pinjaman alung itu terdapatnya unsur-unsur riba. Kita bayar 1,000, kita pinjam 1,000, tetapi kita kita pinjam 1,000 tetapi kita kena bayar 5,000. Kan? Maksudnya bunga-bunga itu adalah riba lah. Kalau kalau tak faham dan sebagainya, boleh tanya. Okey, seterusnya an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Okey, niat yang baik itu tidak boleh diikuti dengan la tubihul haram. Tidak akan, niat yang baik tidak menghalangkan cara lah. Itulah an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Tidak boleh la tubihu, niat yang baik tidak boleh dijadikan sebagai haram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan itu dinilai dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sekerana setiap perkara itu adalah
mengikut apa yang kita niatkan. An-niyatu tayyibah yastahilu al-mubahat wal adat ila ta'atin wa qurbatin ila Allah. Faman tanawala ghizaahu biniyatin hifzuhul hayah wa taqwiyatul jasad liyastati'al qiyam biwajibihi nahwa rabbihi wa ummatihi kana ta'amuhu wa syarabuhu ibadatun wa qurbah. Niat yang baik akan merubah yastahilul mubahat, akan merubah setiap perkara yang diharuskan, wal adat, dan juga perkara yang menjadi adat, ila ta'atin, kepada dalam berubah menjadi suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tanawala, sesiapa yang mengambil dengan niat untuk hifzul hayah, untuk menjaga kehidupan, wa taqwiyatul jasad, dan untuk menguatkan tubuh badan, yastati'ul qiyam biwajibihi nahwa rabbihi wa ummatihi. Jadi semua makanan dan minuman itu menjadi suatu ibadah, wa qurbatun, di mana, dan juga satu bentuk ibadah kita lah dalam memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi niat. Apabila kita ada niat, kita makan. Adakah kita makan untuk kenyang, ataupun makanan itu boleh berubah menjadi ibadah. Kan? Dengan niat kita makan ni, kita makan makanan yang halal untuk menguatkan jasad kita. Maka hukumnya kita mendapat pahala ibadah. Dan dia akan dianggap sebagai satu ibadah kepada dan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Wa hakaza kullu amalil mubah yaqum bihi al-mu'min yudkhilu fihi unsur niyyah fatuhiluhu ila ibadah. Begitulah juga semua perkara yang diharuskan oleh hukum syarak. Apabila kita niat dalam hati kita, setiap perkara itu menjadi niat, maka ia akan menjadi suatu ibadah. Kita tidur, kalau kita tidur saja, tidur je lah, ngantuk tidur. Kan? Kita tak niat pun kerana Allah SWT. Kalau kita tidur, contoh kita nak tidur, kita punya ya Allah, jadikanlah tidur ini sebagai satu untuk merehatkan badan. Dan setelah kita bekerja, setelah kita belajar, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi benda tu telah merubah. Apabila kita niatlah hati niat yang baik, maka perkara tersebut berubah menjadi perkara yang dalam bentuk satu ibadah lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal haram fa huwa haramun mahma hasunat niyatu fa'ilihi wa syarafa qasduhu wa la yarda al-Islam abadan an yattakhazal haram wasilatan ila ghayatin mahmudah. لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة معا. Manakala perkara yang haram ni tetap juga haram walaupun dengan niat yang baik untuk melakukannya. Kan? Mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam ini tidak akan menghalalkan perkara tersebut. Kan? Walau dalam apa jua cara, wasilah yang dia guna, apabila benda itu haram, maka hukumnya adalah haram. Contohnya, dia nak tolong orang miskin tetapi dia pergi mencuri. Jadi perbuatan dia itu tetap haram. Kalau dia betul-betul nak bantu, maka bantulah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sebetul-betulnya, bukannya dengan cara dia pergi mencuri. Macam itulah. Faman jama'a amalan fi riba au amalin mahzurin yubni bihi masjidan haramun. Contohnya, faman jama'a amalan, dia mengumpulkan harta daripada harta riba, kemudian dia membina masjid, maka hukumnya adalah haram kerana riba itu adalah perkara yang diharamkan oleh syarak. Ittiqa isri syubhat thumma al-mabadi'ul akhar
ittaqa'i syubhat khasyatal wuqu'il haram. Kan, ittiqa'i, kita menjauhkan perkara yang syubhat, ditakuti terjatuh kepada perkara yang haram. Wa min rahmatillahi bin nas annahu lam yada'hum fi ghummatin min amril halal wal haram bal bayyana al halal wa fassala al haram. Dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, annahu lam yada'hum, Allah SWT ni tidak akan meninggalkan fi ghummatin min amrin halal, sesuatu perkara yang tak jelas sama ada perkara tersebut halal ataupun haram. Bal bayyana al-halalu wa fassala al-haram, bahkan menerangkan apakah perkara yang halal dan memperincikan lagi tentang perkara yang haram. فأما الحلال البين فلا حرج في فعله وأما الحرام البين فلا رخصة في إتيانه في حالة الاختيار. Kan? Allah dah jelaskan dah. Ini jelas mana yang halal dan mana yang haram. Jadi kalau perkara yang haram tu tak ada satu rukhsah pun, kan, tidak akan ada pilihan di mana manusia perlu meninggalkan perkara yang haram. Walakin hunaka mantiqatu syubhat allati yaltabisu fiha amrul hilli bil hurmah ala ba'din nas, imma lishtibahil al-adillah 'alayha wa imma lishtibahi fi tatbiqin nas ala hadhihi al-waqi'ah aw fi syai'in bizzat. Akan tetapi di sini ada perkara yang syubhah yang bukan semua manusia tahu tentangnya, bukan semua manusia memahami perkara tersebut. Imma listibahi al-adillah, mungkin disebabkan kekeliruan dalil ataupun hujah, wa imma listibahi fi tatbiqin nas, ataupun kekeliruan ini berpunca daripada penetapan nas ke atas sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara. Maksudnya ada halal, perkara halal dah jelas, perkara haram dah jelas, kan, tetapi ada sesuatu perkara yang al-mashkuk, perkara yang syubhah, yang bukan semua manusia, yang selalu manusia ni terkeliru antara halal ke haram. Mungkin kerana tidak jelas, kan, sesuatu perkara itu ada yang tak jelas dari segi hukumnya. Ja'ala al-Islam min al-wara' an yatajannaba al-muslim hadhihi syubhat hatta la yajurruhu al-wuqu' fiha mawaqa'at al-haram as-sirf wa huwa naw'un min saddu zara'i'. Islam telah menjadikan untuk wara', bersifat wara' dan juga menjauhkan daripada perkara yang syubhah, hatta la yajurruhul wuqu', supaya kita tidak jatuh ke tempat yang haram. Kita risau yang itulah, di mana huwa na'un minan saddu zara'i'. Ia adalah, maksudnya saddu zara'i' lah, satu cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya contoh tadi, kan, saya bagi contoh tadi, di mana seorang pelajar mendatangi saya sebelum exam itu bermula, ataupun menghadiahkan saya apa-apalah, sama ada dalam bentuk makanan, pakaian dan sebagainya. Selaku pensyarah, saya tidak berhak untuk menerima pemberian tersebut kerana saya bimbang berlakunya khasyatul wuqu'. Saya ada syakun, saya ada keraguan untuk menerima barang tersebut, saya bimbang perkara tersebut boleh membawa kepada perkara yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ar-rashwah. Okey, al-haram haramun 'alal jami'. Setiap perkara yang haram, haram itu ke atas kesemua manusia, bukannya ke atas orang Islam sahaja. Al-haram fi syari'atihi al-Islam yatasummu bisyumul wal ittirat. Falaysa hunaka syai'un haramun 'alal ajami halalun lil arabi. Walaysa hunaka syai'un mahzurun 'alal aswad mubahun lil abyad. Walaysa hunaka jawazun aw tarkhisun mamnu'un li tabaqatin aw ta'ifatun minan nas. Perkara yang diharamkan dalam syariat Islam yattasimu, itu bersifat umum, dan juga al-ittirad, menyeluruh. Jadi bukan perkara yang diharamkan itu kepada orang bukan Arab saja. Jadi maksudnya perkara yang diharamkan itu tidaklah haram ke atas orang Arab sahaja, tetapi haram juga ke atas semua manusia. Maksudnya arak, contoh, arak itu bukanlah haram ke atas orang Islam sahaja, tetapi arak itu juga diharamkan ke atas semua manusia. Bukannya orang Melayu je diharamkan minum arak, tetapi orang Cina diharuskan. Tak, semua setiap perkara yang diharamkan itu haram al-jami', atas kesemua. Walaysa hunaka jawazun aw tarkhis. Di sini tidak ada pengharusan ataupun rukhsah yang boleh menukarkan daripada perkara haram kepada perkara halal disebabkan pangkat ataupun darjat manusia. Itulah mamnu' li tabaqatin aw ta'ifatun minan nas. Maksudnya tak ada beza antara manusia yang berdarjat ke tak ada darjat ke. Apabila Rasulullah kata haram, maka ianya adalah kekal sebagai haram. Bal laisa lil muslim khususiyatun taj'alul haram ala ghairihi halalan lahu kalla inna Allah rabbul jami'. Bahkan orang yang bukan muslim ini wasyar'u sayyidul jami' fama ahallallahu bi syari'atihi fahuwa halalun linnasil kafah wa ma harrama fahuwa haramun 'alal jami' ila yaumil qiyamah. As-sariqah mithalan haramun sawa'un akana as-sariqu musliman aw ghaira muslim. Contohnya arak, babi dan darah yang mengalir, sebahagian diharamkan ke atas orang Islam, maka haram juga ke atas orang yang bukan Islam. Itulah maksudnya nak tunjuknya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabbul Jami', kan? Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah pencipta kepada seluruh manusia. Apabila dia mengharamkan sesuatu, maka haram itu adalah kepada semua manusia, bukannya ke atas golongan-golongan yang tertentu sahaja. Okey, wal akhir ad-darurah tubihul mahzurat. Dan setiap perkara yang haram, ad-darurah haram pula. Setiap perkara yang ad-darurat darurat, maka diharuskan untuk mengambil perkara yang al-mahzurat, perkara yang diharamkan ataupun yang ditegah oleh syarak. Dayyaqal Islam dairatal muharramat fama adda ilal haram fahuwa haram wa ma a'ana 'alal haram fahuwa haram wa ma uhtiyal bihi 'alal haram fahuwa haram ilal akhar. Saya rasa semua faham tu kan. Wa qaddara dha'fal bashari wa abaha lil muslim inda di'tat darurah
an yatanawala minal muharramat ma yudfa'u anhu ad-darar wa yaqihi al-halak. Contohnya dalam keterbatasan manusia, di mana Allah SWT memberikan kelonggaran ke atas orang Islam untuk mengambil perkara yang haram semasa berlakunya darurah. Untuk apa? Ma yudfa'u anhu ad-darar wa yaqihi al-halak, untuk menghilangkan kemudaratan yang berlaku ke atas diri dia dan juga menyelamatkan nyawa dia daripada berlaku kebinasaan. Qala ta'ala, faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Faman itturra, sesiapa dalam keadaan terpaksa bukan dengan sengaja dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa untuknya. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa mengambil perkara tersebut, maka hukumnya adalah diharuskan. Tetapi hukum itu hanyalah untuk menyelamatkan nyawa sahaja. Bukannya bila kita dah sedap rupanya arak ni, minum lagi. Tak boleh. Maksudnya kita hanya minum hanya sekadar untuk melepaskan melepaskan ataupun untuk menyelamatkan nyawa kita saja. Kalau kita tak minum, maka kita akan mati. Jadi kita minum arak tersebut hanya untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan yang memerlukan kepada air sahaja. Qarraraha fuqaha'ul Islam. Ini adalah salah satu ataupun dipanggil kaedah Islam. Sebut inna darurah tubihul mahzura. Setiap perkara yang haram maka harus untuk mengambil perkara yang ditegak oleh syarak. Ma'ubihu lid-darurat yuqaddar biqadariha. Setiap perkara yang diharuskan semasa darurah, maka hendaklah kita ambil dia dengan sekadarnya sahaja. Bukannya bersenang-senang oleh perkara tersebut. Wal Islam bi'ibahatil mahzurat 'inda ad-darurah innama yusayir fi tilka ruhahu al-'amah. Sesungguhnya Islam ini mengharuskan perkara haram itu hanya semasa darurah untuk memudahkan tilka ruhahul ammah, dalam bentuk umum lah, maksudnya memberikan kemudahan dalam bentuk yang umum sahaja. Qaulihi ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka sesungguhnya Allah itu tidak mahu menyusahkan ataupun membebankan kepada manusia, bahkan Allah SWT ingin memberikan kemudahan kepada manusia. Saya rasa saya sudahi dahulu kuliah kedua pada kali ini. Sekiranya ada terdapat sebarang persoalan daripada antum, antum boleh email Ana di email lah, atau email Ana, atau antum juga boleh WhatsApp Ana dan bertanyakan dalam grup kuliah lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.